My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada Jumaat penuh barakah selepas kita melewati World Quran Hour semalam. Kita bersyukur kembali semula kita ingin menyambung kepada halaman halaman 542 juz yang ke-28 dan insya-Allah pada hari Jumaat penuh barakah ini kita panjatkan doa kita pada Allah agar Allah terima segala amal kita selama 20 lebih hari beberapa puluh hari ini Ustaz untuk bersama Ramadan dengan puasa di siang hari kita menahan daripada perkara yang membatalkan puasa tetapi dalam masa yang sama kita menahan diri daripada perkara yang mengurangkan pahala puasa dan mengurangkan impak puasa itu iaitu untuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita ingin meneruskan bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, semalam kita selesai. Alhamdulillah World Quran Hour. Kita kata program tahunan. Betul. Tapi sebelum ini memang tahunan Ustaz. Betul. Tetapi Allah buka bermula tahun yang lalu setiap hari. Itulah Quran Time hadiah anugerah subhanallah. Dan memang ini daripada awal lagi betul, tahun 2014 betul, World Quran Hour bersama dengan tuan-tuan mungkin ada yang tahu tak betul. Tahu kita mensasarkan kalau boleh ada orang tanya setahun sekali ke kan dan orang yang bertanya tu harapnya sekarang dah dapat jawapan Allah setiap hari. Setiap hari jangan pula kata alamak setiap hari pula ke kan jangan cakap begitu pasal apa pasal ada juga yang betul, kata setiap hari kan jadi kadang-kadang manusia ni macam tu Ustaz bila dia setiap tahun dia kata sekali setahun kan tapi insya-Allah tuan-tuan yang berada pada hari ini adalah individu yang amat memberi sokongan kepada
My Quran Time, dan harapnya kita ajak lagi ya kawan-kawan kita untuk bersama ya pada hari ini untuk share di Facebook. Dan sebagaimana kita maklumkan sebelum ini, kalau ada yang buat banner, buat pengumuman dekat surau masjid ke ya, beritahu tentang My Quran Time ini sebagai sokongan. Kuliah yang ada jalan terus, tapi yang ada pada jam 12 ataupun berulang pada waktu petang, malam, pagi ini, kita harapkan ia memberi nilai tambah kepada kefahaman kita dengan Al-Quran ringkas ya. Tapi kalau nak lebih mendalam lagi, kita boleh pergi kepada mana-mana kelas pengajian ya yang lebih panjang lagi. Yang ini kita targetkan, kita objektif kita boleh siap satu hari satu juzuk pada bulan Ramadan, dan pada 2 Syawal nanti kita menyambung juz yang ke-11. Yep. Ya, juz yang ke-11 selepas kita setahun kita mendalami 10 juzuk Ustaz ya. Jadi ini sebagai satu anugerah daripada Allah. Yeah. Dan selepas Ustaz melihat mengikuti World Quran Hour, apa perasaan Ustaz sebenarnya? Subhanallah, sebenarnya satu gerakan untuk bersama bersahabat dan mendalami Al-Quran sebenarnya Ustaz. Dan saya pun dulu ikuti juga daripada awal. Saya ingat, tapi kejar sikitlah 2015 kali macam tu. Dan ini memang saya kira satu anugerah lah, hadiah dan doa daripada tuan-tuan dan puan-puan juga, doa daripada kita semua untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan hari ini tidak ada alasan lagi Ustaz, untuk kita tidak bersama dengan Al-Quran. Kalau sebelum ini kita ada 3 kali ulangan, sekarang masih lagi ada 2 ulangan, satu langsung pukul 12, ada 3 kali sehari saja, lebih kurang. Jadi memang kita kena ambil kesempatan ruang yang Allah Taala beri ini. Tak dapat di televisyen, kita boleh tengok dekat Facebook, dekat YouTube. Tidak ada alasan lagi. Kita takut nanti Allah tanya kita Ustaz ya. Allahu Akbar. Dah bagi banyak peluang dan ruang, kenapa ni tak gunakan, kan? Tak gunakan. Dan lebih daripada itu, ada yang kata bahawa saya ni dah Islam kan, saya dah buat baik dah ni, kan, Quran ni ada apa lagi, kan. Kalau ada yang tanya begitu, tuan-tuan, kalau katakan kita bagi 2-3 soalan lah, kan, 2-3 soalan, satu soalan ialah macam mana tahu yang kita ni baik ke tak baik, kan, adakah ikut cakap kita, ikut cakap Allah. Kalau kita dapat jawab yang itu, insya-Allah memang kena baca Quran baliklah, kan. Yang pertama. Yang kedua soalannya ialah, kalau kita dah baik, adakah kita ini confirm istiqamah, dilindungi Allah sampai ke syurga? Ya, pasal kalau kita yang confirm, kita yang cakap, mungkin kitalah yang kena lindungi diri kita. Tetapi kalau kita ikut cakap Tuhan, cakap Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah janji Allah kepada siapa yang ikut cakapnya itu. Dan yang ketiga, macam mana kita nak tahu Allah, kita tahu apa yang Allah cakap, kan. Sudah tentunya kena baca Quran lah, kan. Kalau katakan kita tak baca Quran, mana kita tahu bahawa ya saya dah buat baik ni, kan, saya dah ikut cakap Tuhan. Itu macam apa, cakap dengan mak bahasa Urdu, kan, betul cakap tak payah, jangan cakap mak, saya dah memang ikut cakap mak. Itu ada something wrong sikit ya dalam kehidupan seorang manusia. Jadi itu antara 3 soalan. Kalau tuan-tuan ada yang berjumpa dengan kawan yang dia kata saya ni memang dah baik dah, kan, tak payah baca Quran pun dah okey, kan. Itu 3 soalan cepu masah ya yang kita harapkan melatari kepada perbincangan kita pada hari ini. Surah yang ke-58, surah Al-Mujadilah, iaitu wanita yang bersoal jawab, dan ini adalah surah yang mengandungi 22 ayat. Ustaz sebentar tadi dah baca, iaitu daripada ayat pertama tentang seorang wanita bertemu Nabi, dia watashtaki ila Allah wallahu yasma'u tuhawurakuma innallaha sami'un basir. Allah mendengar, Allah melihat. Apakah yang berlaku? Seorang wanita ini dia diziharkan. Disiharkan oleh suaminya, kerana dalam masyarakat jahiliah, kalau mereka tak suka dengan isterinya, dah lama, dah tua ke apa ke, dia ziharkan, dan maka berlakulah perceraian di situ ya. Tetapi ianya tidak dibenarkan di dalam Islam, dan inilah perbincangannya pada ayat 2, pada ayat yang ketiga, pada ayat yang keempat, apakah hukuman bagi orang yang berbuat perkara ini. Dan dalam surah ini juga ancaman bagi orang yang menentang Allah pada ayat 5 hingga 7, hukuman bagi orang yang melakukan perbicaraan rahsia, najwa, pada ayat yang ke-8 ya. Kalau kita lihat pada muka surat 543, iaitu alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa ya, tidakkah engkau memerhatikan orang Yahudi yang telah dilarang daripada perbuatan najwa, berbisik secara rahsia, tak boleh ya. Kecuali kita dah belajar sebelum ini, kalau berbisik najwa itu untuk makruf,
islah, ya, untuk kita membaiki antara dua orang yang bergaduh, yang itu dibenarkan untuk takwa. Tetapi selain daripada itu, untuk buat maksiat, untuk buat dosa, untuk membuat permusuhan, pada ayat nombor 9 itu tidak dibenarkan. Allah cakap innaman najwa minasyaitan. Najwa itu yang bukan kerana takwa, bukan kerana islah, ya, itu semua adalah daripada syaitan, dan ini yang digelar ataupun disampaikan pada halaman 543. Dalam surah ini juga Allah menceritakan tentang akhlak sosial kita, ya, jangan bisik-bisik tadi, iaitu kalau dalam majlis lapangkan, beri ruang, jangan kita sempitkan, tak nak bagi pada orang yang datang lambat. Dan kemudian pada ayat yang ke-12, bersedekah sebelum melakukan perbicaraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ada sedekah itu? Kerana itu mengasingkan orang munafik dengan orang tidak munafik. Orang munafik itu dia tak nak bersedekah, tak nak memberi, tetapi dia nak jumpa Nabi, nak dapat kredit, nak minta Nabi endorse segala projek yang mereka lakukan. Baik. Jadi di hujung surah ini, ya, pada ayat yang ke-21, 22, Allah menyatakan sesungguhnya Allah telah menetapkan tetap mengalahkan golongan yang menentang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Berkuasa. Ini adalah ketetapan yang Allah dah beritahu. Allah mengalahkan siapa yang menentang Allah. Dan ayat 22, engkau tidak akan melihat suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang yang menentang Allah. Itu poin tentang bagaimana surah Mujadilah ini sebagai panduan ataupun nak bercerita kita mesti jadi geng Allah, istilahnya Hizbullah, ya. Dan bila cakap tentang bersama Allah ini, Allah dengar, Allah lihat, walaupun seorang wanita, ya, ataupun orang kecil, anak kecil, semua makhluk Allah dengar, asalkan kita ingin mengikut kepada panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu surah yang ke-58. Surah Al-Hasyr, surah dihalau, ya, diusir pada peristiwa akhirat nanti, dan ada kaitan dengan di dunia ini, diusir oleh orang-orang Yahudi yang ingin menentang kepada Nabi di Madinah. Dalam surah ini bercerita tentang hukum fa'i, ya, harta yang apa, kalau berperang Ustaz, ya, ada apakah hukumnya. Kemudian orang munafik dan Yahudi ini bersekongkol, ya, dan juga perintah untuk bertakwa dan beramal untuk akhirat. Jangan bersekongkol dengan orang yang tidak bertakwa, sebagaimana Yahudi Bani Quraizah yang ingin meletakkan ataupun menjatuhkan batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka diusir. Dan di hujung surah ini Allah suruh kita untuk merancang, ya, merancang kehidupan kita dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Jom kita baca ayat 18 19 pada muka surat 548 untuk kita memastikan kita jangan jadi orang yang terusir kerana kita mengusir Allah dalam kehidupan, tapi jadilah orang yang merancang dan ingat Allah pada setiap masa. Ayat 18 19 bersama Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayat 18 dan juga ayat yang ke-19, perhatikan ada beberapa tempat yang perlu kita beri perhatian, antaranya tanwin bertemu dengan nun mati bertemu dengan za, ikhfa hakiki, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah, banyak lagi, tanwin bertemu dengan ba. Jadi kita perlu praktikkan, kita cuba kita baca ini dengan tajwid insya-Allah. Kita cuba dengan Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah setiap manusia itu melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan sebagai bekalan daripada untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang telah melupakan perintah Allah, lalu Allah membuatkan mereka lupa akan amal yang mereka buat. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, tuan-tuan sekalian, ini adalah panduan untuk kita sama-sama, ya, dalam hidup kita ni kita perlu fokus dalam hidup kita ini, jangan buat bising dalam hidup kita. Pasal buat bising ini ketika al-Quran dibicarakan, ataupun kita buat lupa-lupa pada Tuhan, ini sebagai satu penghinaan kepada al-Quran yang sedang dibacakan, ya. Banyak lagi masa untuk kita berborak, tetapi kita masih lagi bercakap tentang di hadapan al-Quran ketika kebaikan sedang disampaikan. Jadi ini adalah peringatan, jangan kita lupa pada Allah, nescaya Allah akan buat diri kita lupa. Ulaika humul fasiqun, ini adalah satu chop yang amat berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini daripada surah Al-Hasyr, dan selepas itu Allah menyatakan tentang nama-nama Allah yang amat indah, yang amat positif, Asmaullahul Husna, ya, sehinggalah ke hujung itu untuk memastikan kita ini tidak menjadi orang yang bersekongkol dengan musuh, tidak menjadi orang yang munafik. Kerana salah satu munafik itu adalah apabila kita ini tidak menghargai kepada Al-Quran, malah kita merendah-rendahkannya. Kita rasa bahawa bosan kot dengan Al-Quran ni, baik saya berborak topik lain, tapi berjaga-jaga, itu lambang hati yang ada penyakit yang perlu kita beri perhatian. Kita teruskan dengan surah Al-Mumtahanah, yang ini lagi garang, ya. Nak beritahu pada semua yang dengar Quran, senyap sikit, ya. Pasal apa? Ini adalah ujian, ya. Ujian daripada Allah. Jangan main-main dengan ayat Al-Quran, dan tolong ingatkan kawan-kawan kita kalau ada dekat tempat kerja ke, tuan-tuan, ya, bahawa jangan main-main dengan Al-Quran. Tolong ingatkan, kalau perlu gerak, bangun sekarang, pergi beritahu kepada dia bahawa kita nak uji ni, kan, bahawa kita bukannya biasa-biasa dalam kehidupan. Surah Al-Mumtahanah ini bercerita tentang wanita yang diuji. Dia ada bawa surat, Ustaz, ya. Dia bawa surat, dan surat itu dimaklumkan dalam wahyu bahawa dia menjadi ejen, ya, yang tidak baik. Jadi diuji. Kita nak baca salah satu daripada ayat yang penting dalam surah 60 ini, pada ayat yang ke-13. Ujung sekali, Ustaz, ya. Ataupun sebelum ke-13 tu, kita ambil dahulu ayat yang ke-6. Pasal ayat ke-6 ini bercakap tentang uswatun hasanah, subhanallah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz, maksudnya kita kadang selalu doa, Ustaz, Allah jaga mata kita untuk selalu lihat Al-Quran, mulut kita senantiasa mendengar bacaan Al-Quran, telinga kita telinga yang tak pernah jemu mendengar bacaan Al-Quran. Tambah-tambah kita berada di bulan Al-Quran sekarang ini. Inilah masa yang perlu kita bersahabat benar-benar, Ustaz, dengan Al-Quran, ya. So kurang-kurangnya kita memerhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak baca sekarang ini ayat yang ke-6 di halaman 550 atas sekali. Jom kita baca sama-sama dengan bacaan sabar, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah daripada ayat yang ke-6 daripada surah Al-Mumtahanah. Selepas doa yang diajarkan pada ayat 5, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, ya Allah, jadikanlah kami, ya, janganlah engkau menjadikan pendirian kami pendirian terpesong kerana penindasan orang-orang kafir, dan ampunilah dosa-dosa kami kerana sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijak.
bijaksana. Itu ayat yang kelima. Ya, kita tidak mahu perangai kita ini menjadi fitnah, ya, lillazina kafaru, kepada orang-orang kafir, kerana kita tidak menghormati kepada kebaikan dan kita berbuat sesuatu yang boleh memusuhi sesama kita. Jadi contoh ini ada pada siapa? Ada pada uswatun hasanah, iaitu ada buat kamu contoh dan ikutan yang baik pada Nabi Ibrahim. Okey, liman kana yarjullah wal yaumil akhir, kepada siapa yang rindu untuk bertemu dengan Allah dan bertemu hari akhirat. Wa may yatawalla, siapa yang berpaling daripada mencontohi mereka, maka Allah kata innallaha huwal ghaniyul hamid. Allah ini maha kaya, Allah ini maha terpuji. Allah tak terkesan pun, kan? Kalau kita tak nak ikut contoh Nabi Ibrahim yang amat menghormati kepada, amat penyantun, halim kepada Allah, dan juga Nabi SAW itu bila mendengar al-Quran senyap, ya, beradab, ya. Memanglah kita banyak topik dalam hidup kita ni, tetapi jangan sampai kita ni jadi kurang adab kepada Allah dan Rasul. Itu perkara yang Rasul tak ada zaman sekarang, tetapi kita tahu bahawa perkataan Allah, perkataan daripada Rasul ini perkara yang perlu diangkat dan perlu dihormati pada setiap masa. Ini disiplin, ya. Kadang-kadang di tempat kerja, ya, ada orang pasang ayat Quran. Kalau nak pasang dengar elok, kalau tidak tutup. Kan. Kalau ada orang baca Quran, silakan dia baca, kita senyap dahulu. Ya, ini disiplin. Pasal dia di bulan Ramadan ini, kalau kita tidak boleh menghargai Quran, bila lagi? Bila lagi, ya. Baik. Ini adalah surah Mumtahanah, dan di hujung surah Mumtahanah itu Allah menyatakan, wahai orang beriman, jangan kamu menjadi teman rapat bagi mana-mana kaum yang dimurkai Allah. Mereka telah berputus asa daripada mendapat kebaikan akhirat, sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir yang ada di dalam kubur. Di sini nak ceritanya ialah kita perlu jaga ketaatan kita, jaga akhlak kita. Kita tersilap, kita boleh tersilap, ya, tetapi bila kita ditegur, kita terima, insya-Allah moga-moga Allah ampunkan. Kita akan sambung perjuangan sosial dalam surah As-Saff, surah Jumaah dan surah Munafiqun yang kita akan lihat sebentar lagi. My Quran Time, kita berehat sebentar, baca faham amal. الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat yang ke-10 dan 11 daripada surah Saf. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, untuk kita melihat juz yang ke-28, ya. Kita melihat halaman yang ke-551 dan 552. Surah As-Saf ini hanya ada 14 ayat, ya, dan dia bercerita tentang bagaimana ini salah satu daripada surah Musabbihat, surah untuk kemenangan akhir zaman, iaitu kita bercakap tentang mestilah berurusan dalam perjuangan ini dalam satu saf, menjaga organisasi, menjaga disiplin yang ada. Dan Allah memberi semangat kepada kita pada ayat nombor 10 itu, wahai orang beriman, hal adullukum ala tijarah, ada tak berminat untuk satu bisnes, ya, satu tawaran daripada Allah untuk mengelakkan daripada, menjauhkan diri kita, kamu semua, keluarga kita, daripada azab yang amat pedih.
iaitu yang pertama beriman pada Allah dan Rasul dan berjihad pada jalan Allah dengan harta dan juga diri kita, diri kamu, ya. Itu adalah lebih baik jika kamu berilmu, kamu ini orang yang ingin mendalami lagi tentang harga segala apa yang ada dalam hidup kita untuk kita untung di dunia. Inilah tawaran daripada Allah, tuan-tuan yang menyumbang Ustaz ya, dalam tabung gerakan Quran, menyumbang di masjid, menggunakan masa ya, kesihatan yang ada untuk agama Allah, juru kamera yang ada, organisasi producer kita Ustaz ya, semua ni adalah orang-orang yang berada pada jalan fi sabilillah ya, sama ada dengan harta ataupun dengan diri, kemahiran, ilmu, disiplin yang ada. Maka ini adalah perjuangan yang Allah tawarkan. Kesannya apa? Yaufir lakum zunubakum, Allah akan ampunkan dosa kita dan dimasukkan ke dalam syurga. Di bawahnya ada sungai, wa masakin tayyibah. Ini adalah tempat tinggal yang baik, fi jannati adn, zalikal fawzul azim. Ya, ini adalah satu kejayaan yang besar. Ini semangat daripada surah As-Saff, dan semangat ini diteruskan pada surah Al-Jumu'ah pada ayat nombor 1 dan 2 kita baca, untuk kita melihat bahawa sebenarnya bila kita melihat pada alam langit bumi ini semua bertasbih, perjuangan Nabi dibangkitkan untuk 3 ataupun 4 perkara. Yang pertama adalah tilawah ayatihi, ya, tilawah ayat-ayat Allah, wa tuzakkihim, membersihkan ya, kadang-kadang dalam hati kita ni ada kotor yang menyebabkan kita tidak melaksanakan apa yang sepatutnya, dan mengajarkan kitab wal hikmah dan sunnah Nabi. Ini perjuangan Nabi. Kalau nak membuat transformasi dalam masyarakat, inilah formulanya. Pernah berlaku pada zaman Nabi 23 tahun Ustaz ya. Masyarakat Arab jahiliah yang teruk sangat itu, dia berubah menjadi tamadun yang hebat. Ini juga yang perlu kita buat zaman sekarang. Kalau umat Islam sekarang ni dipandang hina, dipandang lekeh Ustaz ya. Kalau nak bangkit semula, sudah tentunya salah satunya tilawah ayatihi ini, wa yu'allimul kitab, apa yang kita buat dalam My Quran Time ataupun program-program Quran untuk kita bersihkan diri kita dan kita tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ayat 1 dan 2. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita baca ayat pertama dan kedua surah Al-Jumu'ah. Ya, betul. Sekarang kita berada di hari Jumaat. Hari Jumaat. Subhanallah. Ya. Cantik ya. Di tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, jom kita baca ayat yang pertama dan kedua surah Al-Jumu'ah dengan bacaan murattal sikah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Begitulah bacaan daripada ayat 1 dan 2 ya, daripada surah Al-Jumu'ah, untuk mengingatkan kepada kita terutama hari Jumaat ini ada seruan pada ayat yang ke-9, 10, 11. Tapi ideanya sebelum itu, perjuangan untuk transformasi sosial masyarakat kita adalah dalam ayat yang kedua, dan perkara penting adalah perjuangan Al-Quran ya. Pasal Allah menegur kepada kita ataupun kepada orang-orang yang diberikan Taurat pada zaman Nabi Musa, Bani Israel itu, iaitu mereka diumpamakan seperti himar Ustaz ya. Himar dekat negara Arab ni dia lebih kurang macam khinzir dekat Malaysia lah. Itu keji sangat ya. Pasal apa kejinya? Kerana himar ini dia buat ataupun dia memikul sesuatu
tetapi dia berbunyinya teruk ya, dan dia tak ada harga diri sangat. Itu lambang kepada himar ini sendiri. Jadi Allah beritahu contoh ini kepada orang Yahudi ataupun Bani Israel kerana mereka ada Taurat tetapi mereka tak faham. Dia tak faham. Dia bawa je Ustaz, masuk dalam beg ya, dia bawa tapi dia tak faham. Dan ini teguran Allah kepada umat Islam, jangan sampai kita baca Quran 30 tahun ya, 20 tahun tetapi tak faham perkara tersebut, dan pada hari Jumaat paling kurang kita mengambil kesempatan untuk memahaminya, tetapi lebih daripada itu ialah pada setiap hari kita berjuang sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan Al-Quran. Inilah yang harapnya Ustaz ya, kita dapat buat sedikit di Quran Time, tuan-tuan ikuti lagi di tempat lain agar kita jadi orang yang sentiasa tidak leka. Malah pada hari Jumaat ini Allah ingatkan jangan sampai tijarah itu ya, bisnes melekakan daripada beribadah pada Allah Subhanahu taala. Ini untuk sahabat pun diingatkan begini, apatah lagi kalau kita yang tidak ada lagi nabi sekitar kita. Tapi ini adalah proses transformasi. Kalau kita leka, maka kita akan dijatuhkan, tamadun kita akan menjunam sebagaimana telah pun berlaku 100 tahun sebelum ini. Kita ada peluang bangkit, tapi bangkitnya dengan formula bangkitnya Nabi pada 1400 tahun yang lepas. Dan dalam masa yang sama, surah Al-Munafikun hadir pada halaman 554 untuk menjelaskan kepada kita jangan jadi orang munafik. Ada khas Ustaz ya, satu surah tentang perkara ini. Apakah perkara tentang orang munafik ini? Salah satunya ialah dia mengambil nashhadu innaka la rasulullah. Dia buat klaim, saya mengaku bahawa engkau Rasulullah. Dia sebenarnya bersyahadah, tetapi mereka mengambil dua kalimah syahadah itu sebagai apa? Junnah. Apa maksud junnah? Junnah itu ialah perisai Ustaz. Perisai. Maksudnya kalau orang kata kau ni teruklah kan. Tak saya Islam. Kan. Pasal saya mengaku dua kalimah syahadah, tapi dalam hati habis, hancur ya. Apakah tanda untuk mengelakkan daripada perkara ini berlaku dalam diri kita? Allah nyatakan pada ayat yang ke-10 ya. Ayat ke-10 itu peringatan untuk kita buat aktiviti yang dinamakan infak, dan inilah yang didambakan oleh orang-orang yang telah pun ataupun hampir kematiannya. Ayat 10 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, kita nak baca sekarang tuan-tuan dan puan-puan ayat yang ke-10 surah Al-Munafiqun halaman 555 Ustaz ya. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya, maka dia akan merayu, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau melambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat menjadi orang yang soleh. Misalnya, jadi sedekah ini bulan Ramadan ini lagilah kita kena rebut ya, dalam mana yang kita ada maksudnya, tapi maksudnya ini didambakan oleh semua orang yang bila sampai mati, dah sampai saat mati, dia kata nak minta balik, patah balik, ya Allah, aku nak buat amal soleh ni, bersedekah, membenarkan balik keimanan yang aku ada ini, tetapi itu sudah terlambat.
Dan orang-orang munafik memang bab sedekah ini dia memang susah Ustaz. Dia suka dapat. Dia dapat ghanimah, dapat fa'i apa sebagainya dia suka. Tetapi bab nak sedekah ini itu yang menyebabkan dalam surah sebelum ini kita bincang kalau nak jumpa nabi itu kena sedekah dahulu. Pasal itu adalah cara nak mengelak mengasingkan antara orang yang munafik dengan orang yang tidak munafik yang harapnya tidak berlaku kepada kita. Seterusnya kita ada surah 64, 65, 66. Surah ni 3 surah serangkai Ustaz ya. Package untuk menghadapi konflik dalam rumah tangga. Ya. Kerana cabaran rumah tangga ini dia akan memberi kesan di luar rumah kita. Jadi ini adalah salah satu daripada surah Musabbihat ya, juga yang bermula dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah bercerita tentang yang di langit di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taghabun ini maksudnya apa? Taghabun ini maksudnya ialah hari diperlihatkan segala kesalahan, iaitu hari kiamat nanti ya, orang akan rasa bersalah sangat ya, dia nampak segala kekurangan-kekurangan yang ada kecuali orang yang diampunkan. Ya, orang yang diampunkan selesai. Macam mana kita nak dapat keampunan? Kita kena berjuang ya, berjuang, dan salah satu cabaran perjuangan ini adalah apa yang dinyatakan pada ayat yang ke-15. Kita baca ayat 15 daripada surah At-Taghabun. Baik, sama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz Fazrul. Ayat yang ke-15 tuan-tuan dan puan-puan. Hati-hati, kita ada beberapa tempat yang melibatkan hukum mat kat situ. Kita masih belum ulang kaji lagi Ustaz ya. Hukum mat ni insya-Allah lepas raya kita akan mula kembali pengajian tajwid kita di samping kita bertadabbur dan kita baca sama-sama. Jom kita baca yang ke-15 di halaman 557 surah At-Taghabun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama wallahu indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 15. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jugalah pahala yang besar. Ini hadir selepas ayat 14. Allah mengingatkan, wahai orang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada pasangan kamu, anak kamu adalah musuh, maka berjaga-jagalah. Ya, itu tentang hakikat pasangan ya, dan juga anak. Kemudian pada ayat yang ke-15 harta dan anak. Jadi dia bertemu pada anak, tapi yang ayat 14 itu pada pasangan. Sebahagiannya adalah musuh, berjaga-jaga. Ya. Mengapa sebahagiannya min azwajikum? Dia ada dua maksud. Satu, memang ada orang tu berkahwin dengan pasangan yang akan jadi musuh. Asyik bergaduh je dalam pernikahan. Satu. Yang keduanya ialah kefahamannya dia baik. Okey ustaz ni, memang baik pasangan, isteri ke suami, tetapi ada masanya tu dia buat perangai. Pada waktu itu dia buat perkara yang menyebabkan kita mungkin jauh daripada Allah, maka Allah kata fahzaruhum, ya, berjaga-jagalah. Tapi apa yang perlu dibuat? Jika kamu maafkan, kamu berlapang dada, mohonkan keampunan untuk yang pasangan yang buat silap itu, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah akan beri keampunan dan Allah akan bantu keluarga kita. Bukannya kita kata bila dia apa ustaz ya? Dia buat perangai, pasangan buat perangai ataupun anak buat perangai, kita kata ini musuh ni. Ini macam syaitan ni. Maksudnya saya kena berpisah, kena cari yang lain. Bukan begitu ustaz ya. Bukan cara begitu. Caranya ialah dengan tiga perkara yang di hujung ayat 14. Ayat 15 tadi, sesungguhnya harta dan anak ini menjadi cabaran, fitnah, ya. Tetapi kalau kita tahu bahawa kalau anak dan harta itu kita infakkan sebagaimana Allah nyatakan pada ayat yang ke 16 17, ya, kita infakkan, kita gunakan harta anak kita ajar dia untuk berjasa, berjuang pada jalan Allah, itulah cara yang terbaik untuk kita menguruskan keluarga, harta dan juga pasangan kita, ya. Pasangan kita ini, pasangan dan anak ini sebagai keluarga kita. Dua cabaran dalam hidup ini ialah harta dan keluarga, ya. Kalau kita faham dengan panduan surah At-Taghabun, insya-Allah kita lulus, insya-Allah.
Seterusnya, konflik melanda dalam sebuah rumah tangga mungkin pada peringkat tingginya ialah talak. Kita baca sedikit daripada ayat yang ketiga, bukannya fokus pada talak semata-mata, tetapi Allah memberi fokus kepada kita tentang takwa. Ya. Apa kesan takwa? Allah nyatakan pada hujung ayat 2, ayat 3. Kita baca dulu ayat 3 sebagai panduan kita bersama. Silakan. Okay, baik. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Ayat yang ketiga kita nak baca. Selalu juga kita lihat ayat ni Ustaz, Betul. Di kedai-kedai mamak tu kan. Di kedai Kedai restoran. Tapi bahaya juga kalau yalah hanya sekadar paparan saja. Ya. Jadi mudah-mudahan kita doa agar Al-Quran ni senantiasa dekat dengan kita, insya-Allah. Baik, kita baca ayat yang ketiga, halaman 558. Kita cuba baca dengan sabar, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, jika seseorang bertakwa, maka Allah memberinya rezeki daripada jalan yang tidak terlintas di hatinya, dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat pada Allah, maka Allah cukupkan baginya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dalam masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Dalam cabaran konflik rumah tangga paling tinggi adalah talak, ya, paling kritikal. Allah masih lagi memberi nasihat untuk takwa, ya, kerana takwa itu akan menyebabkan seseorang itu dapat rezeki daripada sesuatu yang la yahtasib, tak dikira-kira Ustaz, ya. Ingatkan dapat 7,000 ke 8,000 kan, tapi datang lagi daripada sana, daripada sini, contohnya. Kerana apa? Kerana itu boleh berlaku bila takwa itu kita bina bersama, ya. Jadi ini panduan daripada surah At-Talaq, dan lebih lagi dalam surah At-Talaq ini Allah bercerita tentang nafkah kepada si perempuan, ya, tentang iddah untuk upah menyusu pada ayat 6 dan 7, dan ancaman bagi orang yang menentang Allah. Dan salah satu cara menentang Allah ini adalah apabila seseorang itu tidak menghargai kepada peraturan ketika ada konflik dalam rumah tangga. Ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Biasanya isu rezeki biasanya, dan surah ini akan banyak bercerita tentang perkara ini, ya. Dan surah terakhir daripada surah juz yang ke-28 ini, surah At-Tahrim, iaitu Allah mengingatkan salah satu ayat yang selalu kita baca Ustaz, ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, pada ayat yang ke-6, iaitu jagalah diri dan keluarga daripada bakaran api neraka. Yang kita doakan agar Allah pimpin kita, kita mendalami juz 28 ini, kita dapat ambil pelajaran demi pelajaran. Yang penting kita nak mula daripada diri kita, kemudian ahli keluarga kita, kerana inilah tanggungjawab kita bersama, dan moga Allah pimpin kita pada setiap masa. Silakan Ustaz, kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu. Jadikan kami, ya Allah, keluarga kami, ya Allah, keluarga yang dijauhi daripada neraka-Mu, ya Allah. Akan tetapi, ya Allah, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang mendapat ampunan daripada-Mu, ya Allah. Seterusnya kami dapat bertemu bersua di dalam syurga-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim,
Jangan jadikan kami, anak-anak kami, zuriat keturunan kami bahan bakaran di neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah, jauhkan kami ya Rahman, jauhkan kami ya Allah daripada neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di penghulu segala hari ini perkenankan segala amal ibadah kami, puasa kami, zakat kami, qiyam kami, bacaan Al-Quran kami, salat-salat kami ya Allah, infak kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah, ibu dan ayah mertua kami ya Rahman, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan kepada kita Ustaz ya, ahli keluarga yang sentiasa terpimpin. Amin. Nak kena istiqamah Ustaz ya pada setiap masa bersama tuan-tuan, dan inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita jaga diri kita, keluarga kita, bukan sekadar daripada COVID-19 tetapi lebih daripada itu, daripada bakaran api neraka yang disampaikan dalam surah At-Tahrim surah ke-66 sebentar tadi. InsyaAllah kita akan bertemu dalam siaran ulangan pada hari ini, pada malam dan esok pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terus kita menjaga diri, keluarga kita daripada azab sengsara di akhirat sana. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.